Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran sains tingkatan 4 KSSM bersama saya, Cikgu Taufik Ibrahim. Hari ini masih lagi bab 1 iaitu langkah keselamatan dalam makmal. So dalam bab 1 kita ada 3 subtopik. Kita dah belajar 1.1 iaitu peralatan perlindungan diri. 1.2 pun kita dah belajar pembuangan bahan sisa. So hari ini kita nak belajar 1.3 iaitu pemadam kebakaran. So dalam subtopik 1.3 pemadam kebakaran kita ada 4 hasil pembelajaran. Yang pertama ialah berkomunikasi mengenai jenis pemadam kebakaran. Yang kedua, menerangkan kaedah penggunaan pemadam kebakaran. Yang ketiga, menjalankan audit alat pemadam kebakaran di sekolah. Dan yang keempat, mencipta alat pemadam kebakaran ringkas. So dalam 1.3 pemadam kebakaran, kita akan belajar alat pemadam kebakaran. So apa itu alat pemadam kebakaran? Alat pemadam kebakaran ialah sejenis alat yang digunakan untuk mengawal atau memadam kebakaran. Contohnya berlaku kebakaran, ada api. So ada satu alat ni yang boleh kawal dan boleh padam api tersebut. Kita panggilnya sebagai alat pemadam kebakaran. Contoh macam gambar rajah di bawah ni, bila berlakunya kebakaran, so kita boleh kontrol, kita boleh padam api tersebut. So alat itu ialah alat pemadam kebakaran. Okey, so jenis alat pemadam kebakaran. Ada beberapa jenis alat pemadam kebakaran, ada 4 jenis. Yang pertama ialah jenis air. Kalau kita tengok fire extinguisher ni, dia labelnya berwarna merah iaitu air. So boleh digunakan untuk kebakaran yang berlaku berpunca daripada bahan pepejal. Contohnya kain, kertas dan kayu. Jenis buih yang labelnya berwarna krim. Okey, tengok kat gambar rajah tu warnanya krim kat foam tu. So berpunca daripada bahan pepejal, contohnya kain, kertas dan kayu. Juga berpunca daripada bahan cecair ataupun gas mudah terbakar, contohnya minyak, cat dan gas asli. Yang ketiga ialah jenis karbon dioksida. Okey, ada label warna hitam dekat situ. Okey, berpunca daripada peralatan elektrik, gas dan wap. Yang seterusnya ialah pemadam kebakaran jenis serbuk kering. Okey, yang berlabel warna biru dekat situ, powder. So dia boleh digunakan untuk semua jenis kebakaran. Okey, so ni specialnya serbuk kering ni. Okey, so kita akan pergi tengok pula kepada jenis kebakaran dan jenis alat pemadam api yang sesuai digunakan. Kebakaran boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Okey, berdasarkan api yang terbakar, berdasarkan bahan apa yang terbakar. Okey, alat pemadam kebakaran perlu digunakan mengikut punca kelas kebakaran. So kita boleh bahagikan punca kebakaran ni kepada 6 kelas kebakaran. Yang pertama kelas A, yang kedua kelas B, yang ketiga kelas C, yang keempat kelas D, yang kelima kelas E dan yang keenam ialah kelas F. So kita akan pergi satu persatu apa itu kelas A, B, C, D dan E dan F. Okey, so kita pergi dahulu kepada kelas A. So ni ialah simbol je, nampak macam bahan pepejal yang terbakar. So kebakaran ini melibatkan bahan api yang mudah terbakar jenis pepejal kecuali logam. Contohnya apa? Contohnya kayu, kertas, kain dan sebarang bahan yang mudah terbakar dalam bentuk pepejal. Contohnya kayu terbakar. So kita guna jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai. Ada 3 iaitu jenis air, jenis buih dan jenis serbuk kering. Okey, so ini 3 alat pemadam kebakaran inilah yang boleh digunakan untuk memadam kebakaran yang berpunca daripada kelas A. So kita pergi pula kepada kelas B. Kelas B simbolnya macam ni, macam cecair. So kebakaran ini melibatkan jenis cecair, contohnya petrol, kerosin, diesel, cat, varnish dan lain-lain. Contohnya berlaku kebakaran di stesen minyak petrol. Okey, jadi kita boleh guna alat pemadam kebakaran ada 3. Yang pertama jenis buih, yang kedua jenis serbuk kering dan yang ketiga ialah jenis karbon dioksida. So kelas C pula, okey, ni ialah simbolnya macam gas gitu. Okey, jadi ini melibatkan gas, contohnya gas LPG, LNG, oksigen dan lain-lain. Contohnya berlaku kebakaran tong gas, okey, di dapur. So kita boleh guna alat pemadam kebakaran 2 sahaja. Yang pertama ialah jenis serbuk kering dan yang kedua ialah jenis karbon dioksida. Kita pergi pula kepada kelas D. So ni lambangnya, gambar rajahnya macam logam. So berpunca daripada kebakaran yang melibatkan logam. Contohnya logam magnesium, aluminium, natrium, kalium dan lain-lain. Contohnya berlaku kebakaran logam. So apa jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai digunakan? Ada 1 sahaja iaitu serbuk kering sahaja. Okey, seterusnya kelas E. Okey, kelas E ni gambar rajahnya macam elektrik. So kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik. Contohnya
berlaku kebakaran plug, charger telefon dan sebagainya. So kita boleh guna alat pemadam kebakaran. Yang pertama jenis serbuk kering dan yang kedua ialah jenis karbon dioksida. So kelas yang terakhir ialah kelas F. Ni gambar rajahnya, okey, macam kuali terbakar macam tu. So dia melibatkan lemak dan minyak masak. Okey, contohnya kita memasak, tiba-tiba kuali kita terbakar dengan kuat. So kita boleh guna alat pemadam kebakaran. Ada dua sahaja, iaitu jenis pemadam kebakaran serbuk kering dan yang kedua ialah karbon dioksida. So kita tak sesuai guna air. Kalau kita simbah air dalam kuali terbakar, lagi besarlah api tersebut. Okey, so kita guna dua sahaja, serbuk kering dan karbon dioksida. Okey, seterusnya kita buat kesimpulan sedikit kelas kebakaran dan jenis alat pemadam api kebakaran. So kita buat jadual. So di atas tu kelas kebakaran ada A, B, C, D, E, F yang kita belajar tadi. Dan di sebelah kiri yang turun ke bawah ni ialah jenis alat pemadam kebakaran, iaitu jenis air, jenis buih, jenis karbon dioksida dan jenis serbuk kering. So bila berlaku kebakaran yang melibatkan kelas A, iaitu bahan pepejal, kita boleh gunakan air, boleh gunakan buih, boleh gunakan jenis pemadam kebakaran serbuk kering. Kita tak boleh guna karbon dioksida. Seterusnya apabila berlaku kebakaran yang melibatkan kelas B, iaitu cecair, contohnya petrol, korosin dan sebagainya, kita boleh gunakan pemadam kebakaran buih, karbon dioksida, serbuk kering, tapi kita tak boleh guna air. Okey, kalau berlaku kebakaran petrol, tak boleh simbah dengan air. Okey, tak jadi. Okey, seterusnya kelas kebakaran C, iaitu yang melibatkan gas. Okey, boleh gunakan pemadam kebakaran karbon dioksida dan pemadam kebakaran serbuk kering. Yang lain tak boleh. Kelas kebakaran D yang melibatkan logam. Okey, yang boleh hanyalah jenis pemadam kebakaran serbuk kering sahaja. Yang lain semua tak boleh. Kelas kebakaran kelas E yang melibatkan peralatan elektrik, kita gunakan jenis pemadam kebakaran karbon dioksida dan serbuk kering sahaja. Buih dan air tak boleh, sebab air dan buih ni asalnya daripada cecair. So cecair itu boleh mengalihkan arus elektrik. Okey, kita padam guna air, kita pula kena elektrik, sangat bahaya. Okey, kelas kebakaran F iaitu yang melibatkan minyak dan lemak, kita boleh gunakan karbon dioksida dan serbuk kering, kita tak boleh guna air dan buih. So itu ialah kesimpulan daripada kelas kebakaran dan jenis alat pemadam api yang sesuai digunakan. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada alat pemadam kebakaran yang lain. Seperti yang kita bincang tadi, ada juga alat pemadam kebakaran yang lain. Contohnya pemadam api kebakaran A, B, C yang melibatkan kelas kebakaran A, B dan C. Okey, yang kedua ialah selimut kebakaran, yang ketiga ialah air, yang keempat ialah pasir dan yang kelima ialah gelung hos dan pili bomba. So kita pergi satu persatu. Yang pertama sekali, pemadam api A, B, C. So pemadam api A, B, C digunakan untuk semua jenis kebakaran kecuali logam dan gas yang tidak memungkinkan berlakunya ledakan ataupun letupan. Okey, tidak berbahaya kepada manusia dan haiwan, tidak mencemarkan tanah, tak merosakkan tumbuhan, mudah diselenggara ataupun maintenance sekurang-kurangnya sekali sahaja setahun, dan selepas itu kelembapan yang dihasilkan adalah lebih lama, menghalang api merebak semula. So kelembapan tu lama, jadi api nak datang balik tak dapat dah. So api tu akan terpadam. Okey, kita pergi pula kepada selimut kebakaran ataupun fire blanket. So fire blanket ini diperbuat daripada dua lapisan gentian kaca, mampu memadamkan api yang kecil atau sederhana yang susah dipadam oleh air. Contohnya memadam api pada badan mangsa dengan menyelimuti badan mangsa. Kalau berlaku kebakaran di rumah, ada seorang terbakar, kita guna selimut kebakaran ni, kita selimuti mangsa tersebut. So api tu akan terpadam. Contohnya gambar rajah di sebelah ni. So berlakunya api, kita tutup saja dengan selimut kebakaran. So api tu akan terpadam. Yang ketiga ialah pasir. Pasir ditabur di atas punca kebakaran untuk menyekat bekalan oksigen. Seperti yang kita ketahui, oksigen ini membantu pembakaran. So kita kena sekat oksigen. Jadi pasir boleh menyekat bekalan oksigen, jadi tak adalah berlakunya kebakaran. Kebakaran kecil yang berpunca daripada minyak sukar dipadam menggunakan air, betul. Okey, jadi pasirlah dapat digunakan untuk memadam api jenis ini dengan berkesan. Contohnya kita tengok dekat makmal kita, mesti ada pasir dalam makmal kita. So boleh digunakan untuk memadam kebakaran. Okey, seterusnya ialah air. Memadam kebakaran kecuali kebakaran yang berpunca daripada minyak. Sebab itulah kita bagi tahu tadi, kalau awak masak di dapur, tiba-tiba kuali terbakar, kita tak boleh guna air simbah, jadi besar lagi api. So kita tak sesuai guna air di situ. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada
gelong hos dan pili bomba. Gelong hos dan pili bomba ni biasanya terdapat di seluruh bangunan dan di sekolah-sekolah, di rumah kita mesti ada. Okey, gelong hos selalunya ditempatkan di lokasi strategik di dalam bangunan untuk membekalkan air semasa kebakaran. So memudahkan pihak bomba untuk mendapatkan air. So pili bomba terletak di luar bangunan untuk membekalkan air kepada anggota bomba apabila berlakunya kebakaran. Air tidak digunakan untuk memadam kebakaran yang berpunca daripada elektrik dan cecair yang mudah terbakar. Macam saya cakap tadi, kalau kita guna air kepada peralatan elektrik, jadi elektrik itu boleh mengalir melalui air, so kena elektrik kepada orang yang padam api itu. Itu sangat bahayalah. Contohnya berlaku kebakaran di hutan yang melibatkan pokok-pokok dan daun dan sebagainya, so kita boleh guna air. Contohnya gambar rajah di bawah sebelah kanan ni, helikopter yang bawa air itu jatuh ke atas api itu akan terpadam. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada kaedah penggunaan pemadam kebakaran menggunakan teknik PAS, PASS. Apa itu PAS? P iaitu pull ataupun tarik dalam bahasa Melayu, A ialah aim ataupun acu, S ialah squeeze ataupun tekan, S ialah sweep sembur. So datangnya huruf P, A, S, S itu datang daripada pull, aim dan squeeze dan sweep. So tengok P, pull the pin. Okay, aim the base of fire. Squeeze, okay, lepas tu ada sweep side to side. So inilah cara kita nak guna pemadam kebakaran. So kita tengok macam mana caranya. Yang pertama sekali ialah P, iaitu pull ataupun tarik. Okay, tarik ataupun tanggalkan pin keselamatan daripada pemadam kebakaran. Biasanya pemadam kebakaran ni ada pin keselamatan. So kita tarik saja pin tersebut. Okey, baru kita boleh guna pemadam kebakaran tersebut. Kenapa adanya pin? Supaya pemadam kebakaran ni tidak digunakan dengan sewenang-wenangnya. Ada kebakaran baru kita boleh guna. Sebab itulah pin keselamatan tu mesti ada di situ. Okey, yang kedua ialah A, iaitu aim ataupun acu. Okey, halakan muncung alat pemadam kebakaran ke pangkal api. Pastikan kita ni berada pada jarak kira-kira 2 hingga 2.5 meter daripada api tersebut. Jangan terlampau dekat dan jangan terlampau jauh daripada api tersebut. Yang ketiga ialah S, iaitu squeeze, tekan. Okey, di situ ada tuas. Okey, tekan pemicit alat atas alat pemadam api. Tekan saja. Yang keempat kita squeeze, iaitu kita sembur. Bukan squeeze, sweep, iaitu sembur. Okey, ratakan semburan ke seluruh sumber api dengan menggerakkan muncungnya dari sisi ke sisi. Maknanya daripada kanan ke kiri, daripada kiri ke kanan, sampailah api ataupun kebakaran tersebut terpadam. Okey, seterusnya kita menjalankan audit alat pemadam kebakaran di sekolah. So biasanya di sekolah ada alat pemadam kebakaran. Kita kena buat audit, kita kena cek, kena periksa keadaan alat pemadam kebakaran tersebut. Macam mana nak cek? Yang pertama sekali kita kena cek jenis pemadam kebakaran. So ada banyak jenis pemadam kebakaran yang kita belajar tadi. Kena catat jenis pemadam kebakaran yang ada di sekolah kita. Selepas tu yang paling penting ialah kita cek tarikh luput. Okey, katakan tarikh luput tu kita cek tarikh tu luput atau belum. Okey, kalau dah luput kita kena tanda dah luput, tak boleh digunakan lagi, sangat bahaya. Okey, yang ketiga kita cek meter tekanan berfungsi atau tidak. Selepas tu kita kena bilang pemadam kebakaran mengikut jenis, kita catatkan. Selepas itu kita tengok lokasi pemadam kebakaran, okey, di mana terletaknya pemadam kebakaran tersebut. Kita buat satu report, kita hantar kepada guru. Okey, biasanya guru keselamatan lah ataupun guru kadet bomba. Alright, seterusnya kita pergi pula kepada mencipta alat pemadam kebakaran ringkas yang kita gunakan bahan-bahan yang mudah kita dapat kat rumah kita. Okey, contohnya saya buat dekat sini, kita guna bahan dan radas. Yang pertama sekali ialah air, yang kedua ialah cuka, yang ketiga ialah soda bikarbonat, yang keempat ialah corong turas, yang kelima botol penyembur. So ada 1, 2, 3, 4, 5 bahan ni kita boleh buat alat pemadam kebakaran ringkas di rumah kita. So macam mana caranya? Okey, ini ialah prosedurnya. Yang pertama sekali, kita isikan botol penyembur itu dengan air sehingga 1/3 penuh. Katakan ini ialah botol penyembur, kita masukkan corong turas, selepas itu kita masukkan 1/3 air. So dalam botol dah ada 1/3 air. Selepas itu kita tambah cuka ke dalam botol ini sehingga menjadi 2/3 botol. Maknanya kita tambah lagi 1/3 cuka ke dalam botol tersebut. Okey, jadi dalam kandungan botol ni ada air dan ada cuka. Seterusnya kita pergi pula kepada prosedur yang ketiga. Apabila hendak memadam kebakaran, tiba-tiba berlakunya kebakaran di rumah yang kecil, kita masukkan terus 2 sudu soda bikarbonat ke dalam botol. Selepas itu kita pun tutup botol penyembur tadi dan goncangkan botol penyembur tadi. Okey, dalam botol ni dah ada air, cuka dan soda bikarbonat. So macam mana cara dia?
Muncung botol dihalakan ke arah api, katakan berlakunya kebakaran di rumah kita yang kecil. Okey, kalau besar panggillah bomba. Okey, selepas tu kita muncungkan kita halakan muncung botol ke arah api. Seterusnya kita tekan tuas untuk mengeluarkan gas daripada botol. So gas itu akan kena kepada api sampailah api itu terpadam. So macam mana caranya, saya dah buat di rumah saya. Okey, ada air, saya buat eksperimen. Saya menggunakan satu alat pemadam kebakaran yang saya campurkan air, cuka dan soda bikarbonat dengan saya guna air sahaja. Tengok macam mana efisien ke tidak alat pemadam kebakaran saya ni. So tengok sikit video dekat sini. Perbandingan pemadam api, air dan yang saya buat ni lah. So ini air sahaja saya padam. Tengok dekat masa tu. So masa dekat sini lambat sikit nak padam api. Okey, lebih kurang dalam 14 saat. Okey, baru api tu terpadam. Lambat sedikit. Okey, berbanding dengan saya guna air, cuka, soda bikarbonat ni, okey, cepat api tu terpadam, lebih kurang dalam 7 saat. Jadi alat pemadam kebakaran ringkas saya ni berjaya lah. Okey, seterusnya, okey, perbincangan. Okey, hasil tindak balas yang berlaku dalam eksperimen tadi, apabila kita tambah cuka dengan soda bikarbonat, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ni lebih tumpat daripada udara, so dia akan duduk di bawah. Okey, sebab tu kita kena goncang. Gas karbon dioksida tu akan mengalir ke bawah. Jadi gas karbon dioksida ini tidak membantu pembakaran. Okey, sebab dia boleh mengurangkan oksigen yang ada. Sebab oksigen ni membantu kebakaran. So bila tak ada oksigen, karbon dioksida halang oksigen datang, jadi api itu akan terpadam. So kebakaran pun akan terpadam. So boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan di bawah ini. Tekan link di description video di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Cikgu Taufik Ibrahim Pembelajaran Maya, dan juga jangan lupa untuk untuk like page Facebook Cikgu Taufik Ibrahim. Terima kasih yang dah like dan terima kasih kepada yang dah subscribe. So untuk pelajaran seterusnya kita akan belajar bab 2 iaitu bantuan kecemasan. Ada CPR dan ada Heimlich Manoeuvre. Jadi setakat itu sahaja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.